أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia serta keizinannya dapat kita bersama-sama bagi meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian, iaitu PDPR secara online di rumah masing-masing. Okey, seperti mana yang sedia maklum, kita akan meneruskan sesi pembelajaran atas talian bermula hari ini sampailah 17 hari bulan 7 2021. Jadi dalam tempoh PDPR ni, segala kekurangan ataupun kelemahan daripada Ustaz harap kamu semua dapat terimalah, sebab kita tak dapat bertemu untuk belajar secara face to face. Apa-apa pun, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu tajuk adab, bidang adab. Unit yang kedua, tajuk indahnya persahabatan. Pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 121. Okey. Di mana indahnya persahabatan menerangkan bahawasanya sesuatu manusia, iaitu manusia secara semula jadinya hidup secara berpasang-pasangan ataupun hidup secara dalam satu kelompok dan seumpamanya. Manusia tak boleh hidup berseorangan. Dia perlukan seseorang untuk ia berkomunikasi dan meluahkan perasaan serta melakukan rutin harian bersama. Itulah pentingnya persahabatan. Okey, persahabatan. Apa yang dimaksudkan dengan persahabatan? Okey, Ustaz nak beritahu kepada pelajar-pelajar Ustaz sekalian. Persahabatan, kalau rujuk pada buku teks muka surat 121 ini, menerangkan bahawasanya sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Maksudnya, orang itu adalah orang yang kita kenal dan dia selalu berada di sekeliling kita. Dan ia berkawan rapat dan berkawan baik serta menjalinkan hubungan silaturahim dengan kita. Itulah yang dinamakan sahabat. Sahabat ini adalah orang yang kita kenal dan kita jadikan ia sebagai teman dalam kita melakukan sesuatu perkara yang menjurus kepada keridaan Allah SWT. Okey, itu maksud dia. Di samping itu juga, persahabatan ini ialah menjurus kepada apabila kita bersahabat, kita akan sama-sama berkongsi akan sedikit kehidupan kita bersama dengan orang itu. Maksudnya contoh macam kita ni dalam kesusahan, kita akan pergi berjumpa dengan sahabat kita. Sebab sahabat ni adalah orang yang kita percaya dan orang yang boleh bantu kita dalam waktu yang kita memerlukan pertolongan. Contoh macam bantuan ke apakah. Untuk kamu faham, apabila kamu mengklasifikasikan sahabat itu, maksud dia, sahabat itulah, contoh kalau macam kita tak ada duit, kita dalam kelaparan waktu tu, kita tak ada duit. Maksudnya bila kita pergi jumpa kawan tu, insya-Allah dalam beberapa keadaan, kawan kita itu akan tolong kita. Dia akan bagi duit kat kita, ataupun dia akan bagi makanan ataupun minuman untuk tolong kita untuk survive diri. Okey. Pelajar semua boleh buka muka surat 122. Buku teksnya 122. Okey, seterusnya. Iaitu sahabat idaman. Di sini ada satu situasi di mana buku teks ni bagi satu gambaran, ada dua orang sahabat, seorang yang bernama Din, seorang lagi bernama Basri. Okey, kita baca dulu situasi dia macam mana. Dia kata, Din dan Basri bersahabat baik. Mereka bantu-membantu dan nasihat-menasihati. Mereka tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Okey, maksud dia, Din dengan Basri ni, mereka berkawan baik. Okey, mereka duduk dalam satu taman ataupun dalam satu perkampungan. Jadi, bila mereka berkawan baik,
lumrah sebagai seorang persahabatan ni, seorang lumrah seorang sahabat, dia akan tolong menolong meringankan beban kawan dia. Lagi satu, apabila sesuatu persahabatan dimulai, ia akan membentuk akan nilai murni. Contoh, nasihat menasihati. Contoh, kalau waktu tu Zuhur dah berkumandang, azan Zuhur dah berkumandang, okey, seseorang itu dia akan ajak kawan dia, jom kita pergi masjid waktu solat dah masuk. Jadi itu adalah satu kebaikan, iaitu amal ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan menjauhi akan larangan kemungkaran Allah SWT. Itu adalah sifat-sifat yang baiklah. Seterusnya, apabila kita bersahabat, janganlah sesekali kita mengeluarkan kata-kata kesat. Contoh misal. Contoh, panggil bodoh ke, gila ke, panggilan-panggilan yang tak baik. Jadi panggilan-panggilan yang tak baik, yang negatif tu jangan sesekali diungkapkan kepada kawan kita. Sebab kawan ini adalah cerminan hidup kita. Macam mana kita berkawan dengan orang itu, kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, sedikit sebanyak bau minyak wangi dia tu akan melekat dekat tubuh kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang pembuat besi, iaitu orang yang selalu main besi, pekerjaan dia membuat besi, okey, serba sedikit kita akan kena bahang dia, bahang besi tu. Maksud dia dekat sini, apabila kita pilih kawan yang baik, kawan itu serba sedikit kalau akhlak dia baik, kita akan ikut akhlak dia tu. Tapi kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita berkawan dengan pencuri, kita berkawan dengan orang yang suka berdusta dan seumpamanya, sedikit sebanyak kita akan terikut akan perbuatan negatif sahabat kita tu. Jadi dalam bersahabat ini, carilah sahabat yang boleh membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, carilah seorang sahabat yang akan memegang erat tangan kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, seterusnya, situasi gambaran yang kedua, dia bagi tahu pada suatu hari ketika pulang dari sekolah, Basri terjatuh. Okey, dia terjatuh basikal. Dia membantu Basri membawanya pulang ke rumah. Keesokan hari, dia menziarahi Basri dan memberikannya buah tangan. Dia mendoakan agar Basri kembali sihat. Okey, apabila kita bersahabat, contohlah kalau kita tengok kawan kita ditimpa kecelakaan ataupun kemalangan ataupun musibah, yang pertama kita mestilah ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keduanya, apabila kita dah tengok kawan kita tu dalam kesusahan ataupun dalam suatu situasi kemalangan, kalau kita boleh tolong, kita tolong. Bantu dia angkat basikal ke, bantu dia kalau dia tercicir apa-apa ke, kita bantu. Kalau yang tak boleh tolong tu, telefonlah kepada pihak yang berkenaan, macam polis ke apa ke. Itu kalau melibatkan kes besar lah. Lepas tu, bila kawan kita ni masuk ke hospital contohnya, kena tahan wad sehari ke 2 hari ke, kita ni sebagai seorang kawan, kita ada satu naluri peri kemanusiaan, di mana kita akan terdetik untuk menziarahi kawan kita tu. Maksudnya melawat. Bila kita melawat, setidak-tidaknya kesakitan kawan yang alami tu, dia akan berkurangan. Okey, itu salah satu kebaikan lah. Lagi satu, mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Okey. Tengok muka surat 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 ni, yang ni macam dialog lah. Dialog di mana kawan dia tu ucapkan terima kasih atas pertolongan tu semua. Okey, tak apa, kamu boleh baca. Okey, tengok yang bawah tu. Contohilah Din dan Basri dalam bersahabat. Mereka tidak pernah bergaduh, mengejek dan memanggil panggilan yang buruk. Mereka menutup keaiban sesama mereka. Okey, apabila kita ni berkawan, kita tahu sedikit kisah hidup kawan kita tu, sama ada baik ataupun jahat. Tapi kalau boleh, perkara yang baik, bolehlah kita beritahu. Tapi kalau macam benda yang tak elok yang dia pernah lakukan sepanjang dia hidup bersama kawan yang kita tu, benda yang tak elok jangan sesekali diberitahu kepada orang lain. Sebab apabila kita menjaga aib seseorang manusia,
di akhirat nanti Allah akan jaga aib kita. Allah akan tutup aib kita daripada diketahui oleh sekeliling manusia pada waktu itu. Di akhirat nanti semua benda akan terdedah di hadapan semua orang. Jadi bila kita tutup aib kawan kita, insya-Allah di akhirat nanti di padang mahsyar nanti Allah akan tutup aib kita daripada diketahui ataupun dilihat oleh orang-orang di waktu masyarakat manusia keseluruhannya daripada Nabi Adam sampailah manusia terakhir umat Nabi Muhammad daripada mahsyar nanti. Okey. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, apabila kita dengar Nabi Muhammad, kita kena sebut nah. Kita kena sebut. Bila kita dengar okey orang sebut Nabi Muhammad, kita kena sambung kat belakang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka surat 123 juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksud dia tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni masyhur. Masa ustaz zaman sekolah rendah dulu pun memang ustaz pelajari hadis ni. Jadi hadis ni adalah satu rutin amalan yang menjadi bekalan ustaz sampai hari ini. Di mana Nabi SAW bersabda, kita ni hidup, dia kira dalam konsep ringkasan dia, bila kita hidup sesama manusia, setiap manusia di atas muka bumi ini kita adalah bersaudara. Jadi bila kita kasihkan saudara kita, insya-Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita. Sebab itulah apabila kita ni bersahabat, seperti yang ustaz cakapkan tadi, carilah sahabat yang baik. Sebab sahabat yang baik akan menjadi cerminan kita sendiri. Dan jauhi daripada berkawan dengan sahabat-sahabat yang kurang baik. Okey, untuk minggu ni minggu yang ke-19. Okey, minggu yang ke-19 dalam rekod ustaz lah. Jadi minggu ni ustaz cuma explain untuk tugasan nota iaitu muka surat 121 sampai 123. Di mana ringkasan nota tu ustaz akan bagi share dalam grup WhatsApp sebentar nanti. So kamu tulis balik nota yang ustaz share tu dalam buku latihan kamu, latihan bergaris lah yang warna biru tu, salin dalam tu. Dan sambungan untuk muka surat 124 sampai akhir tu kita akan sambung kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, ustaz rasa itu sahaja daripada ustaz. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya itu adalah daripada kesalahan dan kedhaifan ustaz sendiri. Aqulu lihaza wa nastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'irina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.